maka semua berdosa. That's why kadang-kadang saya malu. Saya pernah beberapa tahun lepas saya berbual dengan salah satu penjagaan orang tua. Dia bukan orang Islam. Dia kata dengan saya, "Ustaz, pernah seketika ada seorang mak ajar ni meninggal." Mereka ni dah rapat Ustaz, mereka penjaga kan, caregiver kan, nurse dengan apa, pesakit, dah rapat. So satu kali Ustaz, tak ada orang yang menguruskan Ustaz. Kita panggil family pun satu pun tak datang. So sekarang ni dah meninggal, siapa nak uruskan? So dia sebagai caregiver, walaupun caregiver dia bukan Islam, dialah yang menguruskan, bukanlah dia mandikan, tidak, tapi dialah yang menguruskan telefon, pengurusan jenazah datang untuk solatkan, untuk uruskan jenazah ini. Nampak? Orang bukan Islam yang menguruskan. Bayangkan kalau contohnya kita dapat panggilan, saya minta maaf, contoh. Telefon masjid, jangan orang tua tu telefon masjid Darussalam, contoh ni ada orang meninggal lah, tolong uruskan. Kalau Masjid Darussalam kata, kalau ya, Masjid Darussalam kata, ni saya tak kenal lah, tak payah, panggil orang lain untuk uruskan, panggil keluarga untuk uruskan. Satu Darussalam punya office dosa. Satu Darussalam punya office dosa. Kita kena buat, kita kena tolong mana yang kemampuan kita. Of course dahulunya keluarga, tapi kadang-kadang ada jenazah tak ada keluarga. Ada jenazah yang ada keluarga tapi macam tak ada keluarga. Faham ya? Macam gitu ya. Jadi the point saya nak bilang ialah namanya tu fardu kifayah. Kalau ada jenazah kita kena uruskan dengan sebaik-baiknya ya. Okey, jenazah ini juga dilakukan untuk orang yang dah meninggal dan sudah ada bentuk lebih kurang 4 bulan. Dan maka perlu disolatkan seperti manusia biasa. Contohnya, maaf kata ya, ada seorang isteri yang mengandung ya, maaf sangat ya, lalu keguguran ataupun doktor suruh gugurkan, contohnya lah atas sebab sakit dan sebagainya, maka dia sudah ada bentuk ya, anak dalam kandungan tu sudah ada bentuk lebih kurang 4 bulan ke atas, maka perlu dilaksanakan solat jenazah kepada janin tersebut ya. Saya minta maaf banyak. Mudah-mudahan kalau ibu-ibu, kakak-kakak yang menghadapi situasi ini, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan mudah-mudahan anaknya yang meninggal tersebut bersama dengan kita di dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah ya. Jadi itu maksudnya ya. Tapi ada pula yang saya pernah ingat, saya pernah kongsi baru-baru ni saya dengan Ustaz Syafaat macam kecoh sedikit kerana ada orang yang beritahu dia tak nak solat, anak dia meninggal dan dia katakan tak perlu uruskan jenazah ini because anak dia anak istimewa. Anak dia istimewa. Saya dengan Ustaz Syafat tadi bincang, saya kata, betul ke tak payah ni? Kan? Pasal Ustaz Syafat kita ada program, apa tu namanya? Kita ada program kasih. Kasih ni maksudnya kalau orang yang sakit ataupun orang yang caregiver yang perlukan sokongan dan sebagainya kan, kita akan datang. Jadi Ustaz Syafat pergilah hospital, datang, jumpa dengan maknya tu, jumpa dengan anak ni yang masih hidup tu. Jumpa, kasih kata-kata semangat, doakan dan sebagainya. Bila dia dah balik, sehari ke apa meninggal. Dia meninggal. Lalu Ustaz Syafat pergi, dia kata, Ustaz Ron minta izin nak ziarah. Saya kata pergi lah, ziarah kan, ziarah. Dia dah pergi ziarah, Ustaz Syafat pergi ziarah. Balik bincang, dia kata, Ustaz, mak dia kata tak ada solat jenazah because anak dia anak istimewa, anak special lah, tak kira lah special yang kat mana tapi istimewa. Saya kata, betul ke? Kan kita ada benda kita tak tahu ni kan? Kan kita walaupun kita ustaz kan? Betul ke? Terus dua-dua macam argue. Cakap ni nak kena bilang ke tak nak bilang? Nak kena bilang ke tak nak bilang? Saya kata kena bilang. Pasal benda ni memang wajib kena buat. Fardu ni, tadi kata fardu ni, tak buat berdosa ni. Kan? Tak buat berdosa ni. Sampai kita kontak Muiz. Kita kontak Muiz. Apa ustaz? Kat Muiz tu. Ustaz, betul ke Ustaz? Ada pengecualian ke dari segi hukum untuk anak-anak istimewa ni tak payah solatkan dan sebagainya? Dia kata tak ada. Semua kena buat. Semua kena buat. So saya pun cakap okeylah, kita dah sampaikan. At the end of the day ialah keluarga yang menentukan. Keluarga pula kata dia nak buat, tapi pengurusan jenazah kata tak payah buat. Nampak? Pengurusan jenazah kata tak payah buat. Sampai saya tak tahu nak cakap apa. Okeylah, saya repeat ni kat Darullah. Terus saya sampaikan, saya berbual dengan teman saya dekat masjid Ustaz Rahman. Dia kata, Ustaz, memanglah tengah kecoh ni, saya pun tak puas hati lah dengan satu pengurusan jenazah berduduk. Ada dia kata tak payah solat jenazah untuk anak-anak istimewa ni kan. So itu part yang saya kata tadi awal-awal, saya kata babak akan dirahmati Allah. Kadang-kadang Singapura adanya ARS, adanya skim pengiktirafan asatizah,
adalah untuk menjaga kita. Kan, kadang-kadang kita walaupun dia pengurus jenazah ke, dia tahu baca doa sikit, tahu baca Quran sikit, kita dah cakap dia ustaz. Ustaz ni, ustaz apa khabar ustaz? Dia tahu baca doa je. Bukan nak merendahkan dia, tidak. Tapi dia ada kemampuan dia ada tempat dia sendiri, which is bahagian jenazah saja. Beyond that, dia kadang-kadang dia perlukan dapatkan nasihat. Betul lah? Tak semua netizen kena tahu semua. Kalau contoh, orang tanya saya pasal gangguan, saya tak tahu. Terus terang saya kat white flag, saya tak tahu. Minta maaf, saya bukan Ghostbuster. Kan? Saya tak tahu. Benda basic saya boleh bagi. Benda yang lebih daripada tu, jumpa dengan orang-orangnya, jumpa dengan orang-orang yang tersebut. Saya boleh bagi siapa-siapa kontak nak bagi. Tapi saya bukanlah saya untuk uruskan. Bukan saya tak nak, saya tak tahu. So kita tahu kemampuan kita. Jadi apa jadi lepas tu saya tak tahu, wallahu alam. So soalannya saya kata Ustaz Samad, kalaulah anak ini sudah dikebumikan, macam mana? Solat gaib ataupun solat kan kat kubur tu. Tapi kalau kat kubur walaupun dibolehkan, tapi kadang-kadang ada orang tak boleh terima. Kan? Solat kat kubur tu, maksud solat kat kubur tu sini solat. Solat jenazah lah, solat jenazah mana ada rukuk, ada sujud kan? Dibolehkan. Nabi SAW sendiri buat. Nabi SAW bila mendengar seorang yang cuci pencuci ataupun tukang sapu meninggal, Nabi SAW pergi uruskan jenazah tu. Bukan pergi untuk solatkan jenazah gaib. Jenazah gaib tu apa tahu? Jenazah yang tak ada depan mata kita. Faham tak? Jenazah yang tak ada depan mata kita tu jenazah gaib. Contoh kita dengar ada family kita meninggal dekat Indonesia, Malaysia. Contohnya kita cakap, ya mak, saya hanya nak solat jenazah lah. Nak kena pergi Malaysia ke baru boleh solat jenazah? Tak semestinya. Singapura pun boleh. Singapura pun boleh laksanakan solat jenazah, tapi within 3 days. Solat gaib within 3 days. Lepas 3 hari, ustaz, dah 3 bulan ustaz baru dapat tahu dia meninggal ustaz. Macam mana? Doakan dia. Dah tak ada solat jenazah. Dah tak ada namanya solat jenazah, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Alright. Okey, itu yang pertama, iaitu bagi orang-orang yang sudah meninggal. Jadi pastikan insya-Allah. Okey. Okey, siapa yang jadi imam? The last point. Siapa yang jadi imam? Sebaik-baiknya yang menjadi imam adalah pewaris. Pewaris itu siapa? Keluarga dia. Yang meninggal bapa, yang solatkan sepatutnya adalah anak yang sepatutnya solatkan. Ya, yang meninggal suami, yang solatkan siapa? Isteri. Masya-Allah. Tolak tepi. Imam tolak tepi. Saya isterinya, saya sayang suami saya. Enggak sembahyang kat belakang enggak. Depan tetap lelaki ya. Yang meninggal isteri, sepatutnya yang dahulunya jadi imam bukan bapa dia, suami dia. Suami dia jadi imam. Tapi kalau suami tak mampu, dia paskan kepada anak. Contoh kalau ada anak, contohnya dia dahulukan. Sebaik-baiknya mereka. Adalah imam hebat macam mana sekalipun, ustaz hebat macam mana sekalipun, ya, ke depan, dia tetap kena dahulukan pewarisnya. Faham tak? Ada pewaris, dia bersedia jadi imam. Dia kata, ustaz, saya jadi imam, nanti ustaz doakan. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ustaz, saya confident kat imam, tapi saya tak confident baca doa. Silakanlah. Awak jadi imam, saya baca doa. Boleh tak? Boleh. Dahulukan. So sebab anak-anak, abang-abang, kakak, suruh pastikan anak-anak kita bersedia. Abang-abang yang namanya suami pun bersedia. Kalau contoh sampailah masa pasangan kita pergi dulu, anak kita pergi dulu, kita dah bersedia untuk solatkan jenazah untuk mereka. Ya, tetapi kalau tak mampu, jangan paksa. Asalkan sembahyang. Faham tak? Asalkan sembahyang. Jangan kat belakang, orang corner, salam-salam orang, tak nak sembahyang jenazah, tak tahu sembahyang jenazah, tu lagi kesian. Asalkan kita jadi tukang sembahyang, walaupun bukan jadi imam, sudah mencukupi pada saya. Kakak pula jangan pula paksa ya, abang. Kalau I pergi dulu, I wasiatkan you jadi imam bang. Kalau abang tak jadi imam, malam tu juga I datang. Contoh, ya, abang pula terfikir, alamak, kalau aku tak sembahyang nanti isteri aku datang. Dia pula tak pernah jadi solat, dia jadi imam.
Tiba-tiba nak sembahyang jenazah jadi imam. Aku takut dia lah yang pertama buat rukuk dan sujud pada jenazah tersebut. Kan? Itu tak confident kan? Tak confident. Ingat it's not easy Orang yang tak biasa suruh orang buat memang tak confident. Saya selalu kongsi dalam kelas saya, siapa masih ingatlah cerita saya sendiri. Saya jadi imam solat jenazah pertama kali di Masjid An-Nur. Puluhan tahun belajar, puluhan tahun mengajar, tapi tak pernah jadi imam solat jenazah. Sembahyang jenazah pernah lah, tapi imam solat jenazah tak pernah. Saya bilang tak pernah solat jenazah, tak pernah imamkan solat jenazah. Pergi Masjid An-Nur nak sembahyang Jumaat. Sampai Masjid An-Nur itu pula kali pertama saya imamkan Masjid An-Nur. Jadi pressure ada tak? Ada. Macam mana tahu? Saya yang tahu ada. Macam rasa apa aku rasa. Ada. Kan, pressure tetap ada. Contohnya, pressure tetap ada. Kita pressure because tak pernah jadi imam tempat tu kan. Tiba-tiba nak jadi imam. Okay, fine. Pressure satu hal. Ya, sampai masjid tiba-tiba mulut saya Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu. Saya pun cakap dalam hati saya, kenapa aku baca doa jenazah ni? Kan, tak ada orang mati ke kat sini kan? So apa jadi? Selepas itu datanglah, bukan nakir, jangan salah faham. Datanglah orang pegawai, Ustaz, nanti ada solat jenazah, tolong sembahyangkan ya. Agak-agak saya bilang kan, tadi dah gabrah lah tu. Tadi gabrah punya nak siap Masjid An-Nur tadi, nak jadi khatib dah tu hal. Ini sekarang ada solat jenazah ni. Tapi kita ni belajar macam mana nak tunjuk cool. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi dalam hati okey. Terus ulang balik. Nasib baik ada ulang balik. Ada time lagi nak ulang balik. Fatihah, lepas tu baca selawat, ulang balik apa nak buat ni. Ulang balik apa nak buat. Lepas habis solat Jumaat, kita gunakan taktik yang pertama. Tahu taktik yang pertama? Taktik yang pertama lepas habis sembahyang kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jemaah dirahmati Allah, sekarang ni kita akan bersama-sama laksanakan solat jenazah bagi almarhumah. Sila bawakan jenazah ke depan. Dah bawa ke depan. Kita confident lah, bergamat kan? Kita bergamat kan? Kita confident lah sikit. Tunjuk confident kita. Semangat. Memang badan pun semangat, alhamdulillah. So, apa saya buat? Saya cakap, saya minta kepada pewarisnya untuk ke depan. Silakan pewaris-pewarisnya, jenazah punya anak-anak ke, suaminya ke depan. Nak tolak lah, tai chi lah sikit. Tai chi. Dia datang, Ustaz, saya takziah ya, mudah-mudahan ini dah doakan. Okay bang, apa nak jadi imam, silakan. Abang pewaris tau, abang sebaik-baiknya yang layak jadi imam. tak nak bilang ni first time, tak nak bilang. Saya cakap jadi imam, ni first time bawa bagus pewaris. Tak apa Ustaz, saya wakilkan Ustaz untuk jadi imam. Aku tolak dia, tolak aku balik. Alamak. Tapi itulah kenangan pertama, itulah pengalaman pertama. Alhamdulillah dapat laksanakan. So there will be always first time. Tapi first time tu kadang-kadang bukan immediately. Ya, kadang-kadang saya kata saya dah puluhan tahun belajar tentang solat jenazah, puluhan tahun mengajar solat jenazah, tapi tak pernah jadi imam aja. Jadi that's the first time. Gabrah tetapkan gabrah. Tapi kita fikir balik, dah ini satu fardu kifayah, Allah mudahkan aku buat. InsyaAllah, ya. Tapi kalau tak confident, boleh serahkan pada orang lain. Silakan. Tak ada masalah. Ya. Saya pernah last year saya jadi imam kat Masjid Sultan. Sultan tu kan, Sultan gabrah tu hal. Dunia kita punya mimbar bangsa tak ada depan, tak ada cover. Sini kalau ada depan mimbar ada cover. Kaki menggetar ke orang tak nampak. Sultan punya mimbar aku menggetar kalau orang nampak. Takut ni. Contoh kan. So apa yang buat, disuruh pula Ustaz. Kebetulan pula masa tu almarhum Ustaz Jaludin Hasan meninggal kat masjid. Kata Ustaz, mari kita sama-sama laksanakan solat jenazah. Ya Tuhan. Terus kebetulan saya jumpa Ustaz Azmi, Ustaz Ulul Azmi, imam sana. Saya kata, Ustaz, antara jadi imam, antara afdal, lebih afdal, antara ini kasih power dia. Okay. Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah kasih pada dia selamat. Kan? Jadi it's okay ya. Kali pertama tak ada masalah ya. Cuma yang penting imam kena kontrol emosional lah sikit. Takut terlalu sedih, takut terlalu apa. Dia tak boleh baca, it's okay.
dia tak terbaca, it's okay. Tapi kalau dia tak boleh kontrol, takut dia pingsan. Itu je kita takut. Ya, takut saja terlalu fikirkan, nervous dia, sedih dia, semua dah masuk kan. Takut dia pingsan, itu lagi kita risaukan. Okey, jadi solat jenazah adalah perkara yang amat dititik beratkan dalam agama kita sendiri, insya-Allah ya. Okey, beza dia ialah nanti insya-Allah saya tunjukkan macam mana nak solatkan jenazah, macam mana imam punya part nak berdiri. Ya kan? Imam part nak berdiri, nanti insya-Allah saya tunjukkan cara-cara dia. Okey, seterusnya kita bincangkan pasal cara solat jenazah. Yang pertama, jangan lupa baca niat. Ya, baca niat ya, baca niat. Sahaja aku solat kepada mayat lelaki ataupun wanita ini dengan 4 takbir secara makmum imam kerana Allah. Ya, kalau tak tahu dalam bahasa Arab, inilah doa ataupun niat dalam bahasa Melayunya. Dalam bahasa Arab, usolli ala hadzal mayyit. Arba'at takbirat fardhu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Okey, kalau jenazah ini tidak ada, ya, sahaja aku solat kepada mayat lelaki ghaib. Ghaib tu maknanya tidak ada. Jenazah tidak ada dekat depan. Okey, mereka laksanakan solat jenazah, tapi jenazahnya tidak ada dekat depan. Maknanya dia di tempat lain. Mungkin di masjid lain, mungkin di orang kata tu di negara lain dan sebagainya kan. Kita laksanakan solat jenazah kat situ. Okey, boleh selama 3 hari ya. Tadi saya kata selama 3 hari dibolehkan, insya-Allah. Itu yang pertama, baca niat dahulu. Selepas tu kita takbir yang pertama, selepas takbir pertama kita baca Al-Fatihah ya. Takbir yang kedua kita baca selawat. Selawat yang lebih baik selawat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah tu selawat yang macam tahiyat akhir. Ya, bukanlah at-tahiyat tu tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai habis kan? Fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu lebih baik. Tapi kalau rasanya tak sempat ataupun rasanya tak tahu, it's okay, baca je Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah cukup. Itu takbir yang kedua. Takbir yang ketiga kita baca inilah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Okey, ulang balik selepas saya kita ataupun kita baca sama-sama. Jom insya-Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة wa'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Alamak Ustaz, panjangnya nak hafal. Pendek sikit boleh tak Ustaz? Okey, pendek sikit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cukup. Ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ustaz, saya dah baca doa ini tapi imam belum takbir. Boleh tak saya repeat? Allahumma ighfir lahu. Boleh tak? Silakan. Tak ada masalah. Okey. Ustaz, ni pun panjang sangatlah Ustaz. Saya tak pastilah baca doa dia apa. Ini lagi. Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. Itulah yang paling pendek. Ustaz, tak ada pendek lagi Ustaz. Itu pun dah panjang sangat Ustaz. Contoh ya. Diam sahaja. Boleh ke Ustaz? Diam aja. Yang penting kita solat pun tak baca tak apa. Tapi tak ada manfaatnya lah. Manfaatnya ialah kita nak doakan jenazah ini. Jadi kalau contoh kita level yang belum hafal apa-apa pun, anak kita yang belum hafal apa-apa pun, tapi yang meninggal tu ialah bapak dia, yang meninggal tu ada siapa-siapa kan, ajak dia sembahyang sama-sama. Ya, supaya mereka dibiasakan. Saya tahun lepas ada satu teman kita, suaminya meninggal. Bila saya sampai, dia kata, Ustaz, boleh tak Ustaz stay sekejap, solatkan untuk suami saya. Saya kata, insyaAllah saya solatkan. Lepas solat tu, saya nampak anak lakinya. Saya kenal anak lakinya. Anak lakinya macam quite, pendiam pendiam. Tapi dia remaja, dah remaja, dah 17 tahun, 18 tahun. Saya kata dengan dia, ni angkat keranda bapak. Nah, sini, jangan harapkan yang lain. Kau anak, sini. Saya tak cakap gitulah. Tapi saya cakap, jom ni, angkat keranda bapak.
terus bawa di bawah contohnya. Jadi at least dia ada involvement kat situ. Dia tak boleh jadi imam, it's okay, tapi dia semayang sama-sama, alhamdulillah. Walaupun umur 17 tahun, 18 tahun, tapi dia semayang sama-sama, alhamdulillah. Selepas tu saya suruh dia angkatkan jenazah ni. Dia nak lelaki, yang perempuan tak payahlah, dia ada satu anak lelaki dan anak perempuan. Saya suruh anak lelaki dia lah yang angkat. Apa tak? Kan? Tapi itu yang harus dilaksanakan, ya, laksanakan insya-Allah. Okay. So kalau yang tadi kalau lain tu, kalau lelaki Allah maghfir lahu, kalau perempuan ha. Okay. Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Contohnya, kalau lebih daripada satu, kalau jenazah tu lelaki dan perempuan campur, hum Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Okey, ustaz, kalau salah lah ustaz, saya tak confuse ustaz. Saya lupa ustaz cakap hum. Rupanya saya baca Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, sedangkan perempuan. Dosa tak saya ustaz? Tak. It's okay, ini dalam bahasa je. Ini salah dari sudut bahasa saja. Okey, tapi kalau yang betul, kalau nak belajar bahasa yang betul, Allah maghfir lahu, jenazah lelaki, Allah maghfir laha, jenazah perempuan. Lebih daripada satu je, Allah maghfir lahum. Ya, Allah maghfir lahum. Satu, lebih daripada satu je, walaupun jenazah tu dua, Allah maghfir lahum. Ya, yang nak pergi umrah nanti akan diumumkan as-salatu 'alal amwat. Bila imam cakap as-salatu 'alal amwat, maknanya lebih daripada satu jenazah, maka kita akan cakap Allah maghfir lahum. Kalau imam tu cakap as-salatu 'alal mayyit, Allah as-salatu 'alal mayyitah, contohnya itu satu lelaki ataupun satu perempuan. Tapi kalau kalau dia kata as-salatu 'alal amwat, maknanya ada lebih daripada satu, maka kita baca je Allah maghfir lahum dan sebagainya, ya. Ini saya explain daripada sudut bahasa je, ya. Tapi kalau tadi saya kata, kalau contohnya kita tak confident ataupun kita kurang pasti, tersilap, it's okay. Okay, baik-baik dia ha, kita baca hu. Baik-baik hu, kita baca ha, it's okay. Tapi kalau bahasa yang betul, lelaki hu, perempuan ha. Ya, jangan satu lelaki, satu perempuan, kita pandai-pandai hu ha. Allah maghfir lahu ha wa afiyahu ha. Kan? Tak ada, ya. Jadi satu ataupun lebih daripada dua, terus hum dan sebagainya. Ustaz, saya tak kenal arwah, saya tak tahu lelaki ke perempuan ustaz. Kan saya pergi masjid imam tu cakap dalam bahasa Arab, usolli 'alal mayyit. Mayyit ni lelaki ke perempuan? Siapa nama dia? Haji apa? Hajah apa? Tak perlu tahu pun. Allah kasih kemudahan. Baikkan kalau kita baca niat, baca nama. Usolli 'alal mayyit, nama dia Haji Ibrahim bin contoh nak panjang nak sebut. Tak, sebut je alam mayyit dah. Allah Maha mengetahui, tak payah susah-susahkan kita. Ya, sebab kadang-kadang kalau ada imam ke apa cakap kepada para jenazah, kepada jenazah ini, tak payah cakap sebutlah nama bapak saya, sebutlah nama mak saya. Saya tak sebut pun tak apa. It's okay, ya. Ni sekarang dengan musim tahlil kan? Musim tahlil kan? Kalau kita pergi masjid ni ada buat majlis tahlil, tidak terkecuali Masjid Darussalam. Kita kasih nama, betul tak? Nak baca nama untuk bacakan nama arwah dan sebagainya. Jangan pula kita kata, ustaz, saya nak tanyalah, nama bapak saya akan disebut tak? Nama mak saya akan disebut tak? Rasanya nak sebut tak? Kalau Masjid Darussalam kita tak akan sebut. Kita akan taruh dekat skrin aja. Tengok nama-nama. Ada orang dia screenshot sanggup. Betul. Bagus lah, alhamdulillah. Tapi kita tak akan sebut. Kalau sebut, tahu tak nama-nama arwah berapa banyak nak sebut? Ya, betul. Kadang-kadang kita dapat 1,000 nak dekat 2,000 nama. Kau tak belik imam punya belik. Almarhum Azhar tak nama 2,000 nama nak kena sebut. Rasa nak kena baca Yasin. Kita pula delay. Last imam Al-Fatihah. Berapa banyak nama nak sebut? Last imam pun tak. Imam pula arwah. Imam pula arwah. Nama banyak sangat, kan? So tak payah sebut. It's okay. Kalau tersalah sebut pun it's okay. Allah Maha mengetahui, kan? So kalau ada nama, ada majlis tahlil ke apa, nak kasih satu nama pun boleh. Lepas tu nanti bila disebutkan nama-nama tu, kita niatkanlah sendiri. Nama-nama ni, nama-nama ni, nama ni, nama ni. Ya, okey lah, tak ada masalah, kan? Yang kita kasih sumbangan tu atas nama arwah, mudah-mudahan arwah apa? Arwah-arwah ni mendapat pahalanya dah.
kita mudahkan, tak payah benda-benda yang tak perlu disebut. Kalau kita buat kat rumah, panggil ustaz datang, okay, ustaz ni nama-nama arwah, okey lah. Itu 20 nama, kan, 30 nama, okey lah, kan. Saya kalau satu nama saya charge $20. Musim Ramadan ni saya charge satu nama $20, kan. Kalau bukan Ramadan $10. Betul ke? Dah, saya gurau. Jangan. Mahalnya ustaz sebut nama. Pasal saya sebut nama teliti dalam bahasa Arab lagi. Almarhum Haji. Dia macam dengan teliti bahasa tu, supaya Allah tahu bahasa nama bapak kita. Tak, saya tak sebut pun, kan. Tapi kalau nama keluarga, kita akan sebut dalam keluarga-keluarga sendiri, okeylah, almarhum Haji, almarhum. Even kadang-kadang saya dalam family saya pun saya akan cakap almarhum bapa-bapa kita, mak-mak kita, walaupun dengan family. Pasal nak sebut nama bapa kita, nama bapa kakak ipar kita, nama bapa ni banyak nama nak sebut, kan. Jadi kita sebutlah almarhum bapa-bapa kita, mak-mak kita, datuk nenek moyang kita. Kadang-kadang kita pun tak ingat nama datuk nenek moyang kita. Takkan tak nak bacakan Fatihah untuk orang. Baca je lah, sebut umum je. Allah Maha mengetahui. Manusia tak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Itu yang Allah maghfir lahu dan sebagainya. Takbir yang keempat, sekurang-kurang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan last, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sahaja cara nak laksanakan solat jenazah. Ya, ada soalan nak tanya? Okey, jadi solat jenazah ni dia macam gini, kita berdiri. Kalau boleh bila berdiri kita dapatkan saf yang ganjil. 3 saf, 5 saf, 7 saf dan sebagainya dengannya. Pasal Allah suka kepada ganjil, maka kita ganjilkan benda tersebut. Ya. Tapi kalau dekat Masjidil Haram, dekat masjid yang contoh lepas solat Jumaat, kita tak terkira lah berapa jumlah jemaah tu, kan. It's okay, tak ada masalah. Tapi kalau contoh it's a small group, usahakan untuk buat 3 saf. Usahakan untuk buat 5 saf, contohnya, buat ganjil. Okey, bila solat jenazah, gambaran ni tadi saya kasih gambarannya visualize sikit saja. So what we need to do ialah baca niat. Tadi saya kata imam, kan. So ni bayangkanlah ni keranda. Bayangkan ni keranda, ya. Okey, kepala kat mana? Contoh ni kiblat. Silau. Okey, contoh ni kiblat. Okey, ni kiblat, saya menghadap kakak ni semua kiblat. Okey, maka jenazah ni akan diletakkan dekat tengah. Contohnya, mana kepala, mana kaki? Suka hati, tak ada. Kanan sini, kiri sini, kan. Jadi kepalanya di sini, kakinya di sini. Okey, jadi ikut keranda lah. Jadi bila kita letak, kita akan cakap mana kepalanya. Nanti pengurus jenazah tahulah. Ni kepalanya kat sini. Jadi kanan, kepala, kiri. Tak kira lah jenazah lelaki ataupun jenazah perempuan. Okey. Imam saja yang akan berdiri di tempatnya. Kalau imam tanya jenazah ni adalah jenazah lelaki, maka imam akan berdiri di bahagian kepala. Imam sahaja berdiri di bahagian kepala. Yang lain saf macam biasa. Okey. Kalau jenazah tu jenazah wanita, maka dia akan berdiri di bahagian pertengahan. Allahu Akbar. Ya. Jadi itu perbezaan dia. Kepala, kaki. Lelaki dekat kepala, perempuan dekat bahagian pertengahan. Ya, jadi imam kena tahu jenazah ni lelaki ke perempuan. Yang lain tak payah. Lain tetap saf macam biasa, insya-Allah. Okey. So let's say kita sebagai imam atau kita nak sembahyang jenazah ini, maka kita akan mulakan dengan tadi saya kata baca niat, ya, usalli ala hadzal mayyit arba'at takbirat fardhu kifayah imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat kepada mayit lelaki ini 4 takbir kerana Allah. Solat itu yang baca niat dia. Lepas tu kita baca Fatihah, Allahu Akbar, baca Fatihah, Alhamdulillah sampailah waladhdallin. Okey. Dan lepas baca Fatihah dah sampai waladhdallin, kalau kita sebagai makmum, kita kena follow imam, kan. Jadi selagi imam tak cakap Allahu Akbar, kita boleh Allahu Akbar tak? Tak boleh. Kita kena tunggu imam. Okay. So kalau selepas dah takbir Allahu Akbar, kita akan baca selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
ataupun sampai panjangnya kama sallaita ala Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Lepas tu Allahu akbar, baca Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ataupun doa-doa yang lain. Selepas tu Allahu akbar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja cara nak laksanakan solat jenazah. Ada imam dia baca panjang, dia lama solat jenazah tu lama, pasal dalam doa yang ketiga ni dia panjangkan lagi. Kalau saya jadi imam, saya bukan hanya baca ni je, saya akan tambah. Contohnya Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah, Allahumma qulhu min diqil qabri wal luhud, dan sebagainya. Saya akan baca doa untuk jenazah ini. Dia untuk jenazah ini saya akan tambahkan doa tersebut. Itu depends on the imam. Ada imam dia akan baca panjang, ada imam dia akan baca pendek. It's okay, kita just follow the imam. Ya, kita sebagai makmum kita follow the imam. Kalau imam selagi imam tak takbir, kita jangan takbir. So ustaz, kalau saya diam, saya tak tahu apa nak baca, apa nak diam pun boleh, nak ulang-ulang balik pun boleh. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Boleh. You know, ulang-ulang balik pun boleh. Allah tak pernah bosan dengan kita. Itu baca doa insya-Allah. Boleh? Itu cara-cara nak laksanakan solat jenazah. Simple tak? Simple tak? Simple. Mudah tak? Mudah. Boleh buat tak? Insya-Allah. Okey? Jadi jangan lepaskan peluang. Kita buat ini 5 minit aja, Allah kasih kita pahala satu gunung. Nampak? Kan? Benda 5 minit aja Allah gantikan dengan pahala satu qirat. Satu gunung Uhud Allah bagi. Dan yang tadi saya kata, kakak-kakak pun boleh solatkan jenazah. Jangan lepaskan peluang ini. Ya. Ustaz, kalau saya pernah kongsi ni, ada pengurusan jenazah, dia mandikan jenazah dahulu waktu malam. Dia meninggal malam, dia mandikan dahulu, lepas tu dia akan tinggalkan jenazah tu di rumah lah. Tapi dia dah kafankan, dah mandikan, dah kafankan. Boleh tak saya solatkan jenazah itu? Boleh tak? Boleh. Walaupun malam maknanya kat rumah dah ada jenazah, kat rumah jenazah ni dah mandikan, dah kafankan. So boleh kita datang tu, boleh tak saya semayangkan jenazah itu? Boleh, tak ada masalah. Berapa banyak kali nak semayang, ulang-ulang orang semayang pun tak ada masalah. Saya pernah sekali datang kepada satu teman saya, bapak dia meninggal. Saya datang, rupanya dah dimandikan, dah dikafankan. Saya datang lebih kurang dalam pukul 8. So dia cakap, Ustaz, Alhamdulillah bapak saya dah disiapkan. Semalam jemaah masjid ni datang. Pasal arwah memang aktif dekat beberapa masjid. Jadi masjid A datang semalam, tengah-tengah malam masjid B datang, sekumpulan masjid B datang, pagi masjid C pula datang. Nampak tak? Dia boleh buat 3-4 kali kepada jenazah ini, sedangkan ataupun asalkan dia sudah dimandikan dan sudah dikafankan. Betul tak? Pada saya personally, on my personal view, pada pendapat peribadi saya, kalau dia boleh dilakukan, baik untuk dilakukan. Pasal apa? Kalau yang meninggal tu petang ataupun malam, biasanya kita akan ziarah malam. Contohnya pasal besok kerja kan. Bila kita pergi, apa kita buat? Kadang-kadang kita cuma duduk, kita baca doa sedikit, kita baca Yasin sedikit. Kadang-kadang kita duduk gitu. Saya tak faham kenapa duduk. Duduk tengok jenazah, kesian jenazah ni contohnya kan. Kadang-kadang lah yang agak-agak duduk dia diam kat dalam. Duduk diam. Yang abang-abang kat luar. Kan? Berbual pasal dunia pula. Bola Liverpool kalah semalam 3-0, semua masuk ya. Masuk semualah, masuk lah topik-topik apa kan. Berbual pasal bola lah contoh kan. Tak tahu apa nak buat. So itulah adabnya. Pada saya lebih baik kalau jenazah tu dah disiapkan, kita boleh je solatkan jenazah tersebut, tak ada masalah. Besoknya boleh je semayangkan lagi sebelum kita pergi ke kubur. Contohnya ada beberapa pengurusan jenazah yang melakukannya. Saya tak boleh bilang mana satu lah. Pasal kalau saya bilang maknanya dah promotion. Saya nak kena dapat dia punya apa?
Komision kan. Okay, itu the point saya nak bilang kat sini insya-Allah. Ya, itu cara solat jenazah insya-Allah. Baik, last topik insya-Allah pada hari ini adalah adab ziarah kematian. Adab ziarah kepada kematian insya-Allah. Baik, adab ziarah kepada kematian yang pertama ialah mengucapkan takziah. Mengucapkan takziah kepada keluarga mayit. Mengucapkan takziah ni maknanya kita berduka cita dengan kehilangan mereka. Ya, berduka cita dengan kehilangan mereka. Kita akan cakap salam takziah kan, salam takziah. Kadang-kadang kita mendoakan, give some positive words. Ya, kasih kata-kata perangsang. Arwah memang baik orangnya, alhamdulillah. Arwah meninggal hari malam Jumaat, hari ni hari Jumaat, masya-Allah. Untung jenazah ini. Contohnya, kasih some words of kata-kata semangat. Itu namanya takziah. And takziah boleh dilakukan selama 3 hari. Jadi kalau contohnya dia meninggal hari ini, lagi 3 hari kita jumpa dia pun kita boleh cakap salam takziah. Tapi kalau dah lebih daripada 3 hari, dimakruhkan untuk kita cakap takziah kepada dia, kerana dia mungkin dah overcome that sedih. Faham tak? Dia dah lalui dah fasa-fasa kesedihan tu, dia dah lalui dah. Jadi kita tak payah nak cakap salam takziah, salam takziah, salam takziah dan sebagainya. So yang tu pertama, kita cakapkan salam takziah kepadanya. Jenazah macam mana pun kita kasih kata-kata semangat. Bapa engkau adalah bapa orang yang baik, ini. Kalau bapa dia tak baik, jangan cakap pula ya. Bapa engkau ni bagus juga dah pergi ya. Dia susahkan kau waktu hidup. Contohnya kan. Jangan yang gitu, jangan yang gitu. Kita kasih kata-kata semangat yang bagi orang-orang yang sedang merasakan kehilangan. Yang kedua, bantu apa yang perlu dan apa yang termampu. Bantu, tolong. Tolong apa Ustaz? Tolong doakan, tolong ingatkan kepada kawan-kawan. Ya, minta mesej yang sekarang lagi ada WhatsApp, ada media sosial kan. Share dengan kawan-kawan, doakan dia. Tak dapat ziarah, doakan dia lah, contohlah kan. Itu yang kita harapkan, bantu. Kalau kita ada kelebihan, mungkin yang meninggal tu jiran kita, besok bawa lah makanan-makanan yang ada, goreng-gorengkan sikit ya. Belikan air ke apa ke untuk keluarga. Jadi keluarga tak payah fikir-fikirkan pasal air lah. Kesian orang datang dari pagi tak ada apa-apa lah, sebagainya kan. Kita bantu siapkan ya. Ataupun malah saya pernah sekali yang saya pernah kongsi pengalaman saya, jenazah ini bila meninggal, isterinya saya dapat tahu lebih kurang dalam pukul 9 pagi gitu, lebih kurang 9 pagi, tapi meninggal kat hospital. So satu hari tu bila saya diberitahu, Ustaz, abang ni dah meninggal Ustaz. Okey, saya kata okey lah, nanti insya-Allah tengah hari saya datang, rumah dia kat Clementi. Tengah hari saya nak keluar kerja, saya telefon kawan saya tu, dia kata, Ustaz, jenazah belum diuruskan. Saya tanya kepada isterinya, Kak, kenapa belum diuruskan Kak? Ke urusan doktor ke, urusan hospital ke apa kan? Dia kata, Ustaz, saya tengah terlalu sedih dan saya tak tahu apa yang saya nak kena buat. Kan saya dah terlalu sedih dan saya tak tahu apa yang saya kena buat. Saya tanya, Kak, tapi arwah tak ada adik-beradik ke? Ada Ustaz, tapi tak rapat. Bayangkan pukul 9 dah tahu dah meninggal, pukul 12 jenazah belum buat lagi apa-apa. Ke hospital, masih ke hospital. Terus saya sebagai orang luar, apa saya betul-betul buat? Tolonglah kan. Takkan cakap, Kak, saya tak boleh masuk campur Kak, ni urusan keluarga Kak. Nanti kalau saya tolong kakak, nanti orang cakap apa pula Kak. No, come on, ni jenazah. Kita bukan tolong kakak tu, kita tolong keluarganya. Contohnya kan. Terus saya kata, Kak, saya minta izin. Saya always gunakan word ni. Saya minta izin. Saya nak telefon pengurusan jenazah boleh. Kakak ada mana-mana preference kat mana-mana pengurusan jenazah yang kakak prefer. Saya takut nanti orang cakap saya business pula, ambil commission pula kan. Dia kata, kakak ada mana-mana kakak prefer. Taklah Ustaz, tolonglah call mana-mana yang patut. Saya terus telefon satu pengurusan jenazah. Saya kata, dia kata, Ustaz, tolong bagi saya nombor telefon kakak tu. Baru alhamdulillah dia diuruskan. Itu pun selepas solat Zuhur lebih kurang pukul 3, saya datang ke rumahnya. Rumahnya dulu dekat rumah Clementi lama ni 600 lebih ni. Saya datang bila 600 lebih pula, 400 lebih. Saya datang bila saya pula kan. Saya bukan keluarga, saya bukan apa kan. Cuma dia nak dapatkan nasihat apa yang sepatutnya kena buat, next dan sebagainya. Nampak tak? Jadi kita bantu apa yang termampu.
Kadang-kadang kita kata, automatik lah Ustaz, dia orang mesti call. Kadang-kadang orang tak tahu apa nak buat. Kadang-kadang tak ada orang tak tahu apa buat. Mungkin dia memang tak tahu, mungkin dia terlalu sedih sampai tak tahu apa nak buat. Mungkin dia dah terlalu pening dan sebagainya kan. Tanyakan, ya, dah telefon pengurusan jenazah. Itu paling penting. Tak payah nak sibuk, dah order nasi ambeng belum? Malam ni nak makan nasi ambeng. I recommend nasi ambeng ni, syarikat ni sedap tau. Nasi ambeng kau dengan dia tu lain. Tu nanti boleh. Ya, ni jenazah ni dulu. Fokus dekat jenazah dulu. Fokuskan dengan jenazah, ya. Jadi bantu apa yang boleh. Namanya fardu kifayah. Tengok tu, fikir tu, fardu kifayah. Kalau saya tak tolong tu, maknanya saya pun berdosa. Tak tolong jenazah ni. Bukan saya bayar, saya tak tolong bayar. Yang bayar tu ialah tetap keluarga tu, kerana tu adalah pewarisnya. Cuma kita bantu apa yang termampu, ya. Itu yang kedua. Yes. Tak ada. Saya tak dapat pun. Kalau ada orang nak bagi saya pun, Ustaz ni, terima kasihlah kerana recommendation Ustaz. Saya takkan ambil pun. Saya kata tolong bagi kurang kat mana-mana, ni tabung masjid, letaklah dalam tabung masjid dan sebagainya kan. Ada platform-platform lain, ya. Bukan untuk cara itu untuk kita dapatkan keuntungan. Ada banyak lagi cara lain, Okey, nombor 3, menghiburkan keluarga si mayit. Menghiburkan tu bukanlah buat hiburan konsert, panggil orang datang, buat dangdut dia. Arwah suka dangdut, mari malam kita buat dangdut lah ramai-ramai. Contohnya kan. Hibur tu maknanya kasih saja kata-kata semangat, ya, kasih hiburan sikit. Jangan terlalu sedih sangat, those kind of thing. Pasal kalau terlalu sedih sangat, nanti takut datang kemurungan, takut datang masalah-masalah lain, masalah-masalah kesihatan yang lain dan sebagainya kan. So itu yang kita tak nak, ya. Itu maknanya hiburkan. Jaga perasaan dan keluarga, hormati keluarga mayit, ya. Jaga perasaan. Kalau contohnya kita datang, percakapan kita, perbualan kita jaga-jaga. Ya, kita nak berbual pasal jenazah, kita nak berbual pasal dunia, bukan di hadapan keluarga dia. Pasal keluarga dia sedang dalam keadaan kesedihan. Kita pula berbual pasal semalam makan dekat seafood tu sedap makanan ni, contohnya kan, depan kawan kita yang sedang dalam keadaan kesedihan. So put ourselves, letakkan diri kita dalam keadaan kawan kita tersebut yang sedang dalam keadaan kesedihan, ya. Jaga perasaan mereka. Jaga perasaan. Kalau contohnya pernah seketika ada satu pelajar saya, dia kata, Ustaz, saya tadi marah dengan keluarga saya Ustaz. Kenapa? Semua sibuk ambil video. Semua sibuk ambil video dengan tengah pengurusan jenazah bapa saya tu, tengah dikafankan. Semua sibuk. Dia kata, saya marah diorang Ustaz. Saya kata, apa ni semua ambil video? Tolong jaga perasaan saya. Tolong jaga perasaan keluarga saya. Itu maksud saya tadi. Kalau keluarga memang tak izinkan, keluarga memang tak nak, jangan ambil. Kadang-kadang kita tak tahu why kita tengah buat benda tu. Sekali mungkin ada keaiban, nampak kecacatan. Nampak tak? Kita dah sebarkan kecacatan tu kepada orang lain. Itu masing-masing lah. Saya kata, itu masing-masing. Cuma kita jaga keluarga si mayit. Ya, kalau dah dikebumikan ataupun dalam pengurusan jenazah, kita ambil video tak ada masalah. Tapi yang dia marah tu ketika sedang dalam keadaan kafan. Kan, dalam keadaan kafan kan nampak muka, masih nampak muka kan. Kita taruh pacai lah, kita taruh taruh wangi-wangian lah dan sebagainya kan. Kita kadang-kadang tak nampak apa yang akan berlaku kat situ. So jaga-jaga, jaga perasaan keluarga tersebut. Jaga dan tutup keaiban jenazah. Kita nampak apa juga keaiban jenazah tersebut, jenazah bau ke apa ke dan sebagainya, itu adalah rahsia kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda baik cakap. Benda baik cakap. Benda tak baik, diam. Jenazah, Masya Allah, putihnya, Masya Allah. Jenazah senyum, muka ada senyum, Masya Allah. Muka ada senyum. Ustaz Harun tu tak nampak macam putih, tapi bila meninggal, Masya Allah, macam Korea muka dia putih. Contohnya. Contoh, ya. Muka nampak boyan, tapi bila meninggal nampak jadi Korea. Contohnya kan. Contoh, ya. Benda baik cakap. Benda baik cakap, ya. Kalau benda tak baik, jangan cakap. Tu keaiban jenazah. Jangan cakap sampai bila-bila. That's why kalau orang yang mandikan jenazah, orang itu adalah orang yang pikul amanah yang amat besar sampai bila-bila. Pikul amanah besar. Dia tengah mandikan, mungkin darah keluar, nanah keluar, haba keluar, contohnya kan. Nampak macam-macam kan. Itu simpan. Jangan diberitahu orang dan sebagainya. Jaga. Allah
Kan janji, barang siapa yang menutup keaiban saudara, Allah akan tutup keaiban kita sampai hari kiamat. Kan? Jagalah amanah itu dengan baik-baik, insya-Allah. Menyebut segala kebaikan yang pernah almarhumah lakukan. Apa pun kebaikan cakap je. Arwah suka belanja, masya-Allah. Arwah ni tak lokek dengan senyuman. Arwah ni. Cakap. Benda-benda baik cakap. Kan? Disuruh sebutkan kebaikan dia kat social media ke kat mana-mana, cakap. Ya, cakap, ya. Walaupun mungkin kita kenal dia gitu-gitu je, tapi kita nampak kebaikan dia, cakap. Tapi benda yang tak baik, diam. Ya. Dan sunnah juga adalah untuk memberi makan kepada keluarga. Tadi saya kata, tapi kalau ikutkan translate kita, mungkin kita kata makanan terlalu banyak makanan, what you can do ialah beri salam lah, yang biasa kita bagi tu kan, beri salam lah, $10 ke apa dan sebagainya. Ingat, itu adalah duit keluarga, bukan duit arwah. Kadang-kadang orang confuse, orang ingat ni duit arwah. Ya, kalau bila kita orang datang ziarah kita, orang kasih duit, ni untuk kau dan sebagainya kan, itu duit kita sebagai pewaris. Ustaz, kalau yang meninggal tu bapa mertua, saya sebagai menantu, saya dapat duit tu, apa yang saya boleh buat? Kasihlah anak dia, kasihlah isteri dia, kasihlah kepada suami dia, contohlah kan. Kasihlah kepada adik-adik dia, contohnya ke. Bukan duit dia kan, duit keluarga dia. Duit tu untuk apa? Duit tu adalah untuk kebaikan ataupun keperluan keluarga jenazah itu sendiri. Mungkin dia tak masak beberapa hari, dia boleh order Grab, contohnya kan. Mungkin dia rasa ada keperluan lain, dia boleh bayar, contohnya kan. Jadi kita kasih duit tu adalah sebagai sumbangan sunnah. Nabi SAW pun senantiasa menggalakkan sahabat dia hantar makanan kepada seorang sahabat yang meninggal, kerana sahabat ni telah wafat ataupun telah syahid dalam peperangan. Nabi SAW suruh hantar makanan, ya. Yang terakhir adalah doa dan solatkan jenazah. Kita ziarah, tapi bila dah sampai solat jenazah, kita tak nak sembahyangkan. Muslimah yang uzur, terfaham, memang tak boleh sembahyang. Ya, muslimah yang uzur memang tak boleh sembahyang. Walaupun kita cakap itu adalah suami kita ke, mak mertua kita ke, orang kita sayang ke, tak boleh solat. Pasal solat jenazah adalah solat macam solat-solat yang lain. Ya. Tetapi kalau bagi siapa yang tak ada urusan, boleh sahaja laksanakan solat jenazah kerana pahala besar menanti kita, insya-Allah. Doakan pada mereka. Ya, keadaan kita, kehadiran kita dapat memberikan semangat kepada orang yang sedang dalam kehilangan. Apatah lagi selepas tu kita sama-sama melaksanakan solat jenazah, insya-Allah kita pun dapat kebaikannya juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah perkongsian kita pada hari ini. Insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan, ya, berkenaan adab ziarah kubur, dan seterusnya insya-Allah saya akan cover bab permulaan hadapi kematian, ya. Ini semua insya-Allah saya akan kongsikan pada minggu depan, ya. Kalau tak boleh datang, usahakan untuk datang. Kalau tak, miss lah. Kan? Kalau tak, miss lah topik kita pada minggu depan, insya-Allah. Boleh semua? Boleh semua, insya-Allah. Baik, terima kasih semua. Baik, abang-abang, kakak, kawan-kawan dirahmati Allah SWT. Sebelum kita tutup, ya, ingin saya kongsikan beberapa kegiatan yang ada, insya-Allah. Kelas ini insya-Allah minggu depan ataupun lagi 2 minggu kami akan keluarkan orang kata tu poster yang baru, kerana kita akan insya-Allah selepas bulan 2 ni kita akan terus masuk cover topik pasal puasa. Ya, pasal puasa kita pun akan masuk bulan Ramadan tak lama lagi kan. Jadi kita akan ambil peluang ni untuk revise balik berkenaan bab puasa kita. Dalam bab zakat kita pun akan dikongsikan, insya-Allah. Ya, sebelum bulan Ramadan kita akan belajar ini semua, insya-Allah, ya. Itu adalah topik kita yang akan datang. InsyaAllah besok malam juga kita akan adakan malam hijrah selawat. Esok malam jam 8, ya, di Masjid Darussalam, insya-Allah. Selain daripada kita baca kasidah dan sebagainya, kita juga akan baca surah Al-Mulk. Saya nak galakkan abang-abang agak, kalau boleh siapa-siapa yang belum amalkan, usaha untuk amalkan bacaan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ada 30 ayat sahaja. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai habis 30 ayat. Bacalah setiap malam,
Kerana Nabi SAW janjikan bagi siapa yang membaca surah Al-Mulk setiap hari sebagai amalan dia, maka Allah jauhkan dia daripada azab kubur. Allah jauhkan dia daripada azab kubur. Dia tak lama, perlukan dalam 10 minit, 15 minit banyak-banyak, insya-Allah selesai ya. Jadi insya-Allah esok malam kami akan adakan program ni. Bagi siapa yang nak bersama-sama, bolehlah buat pendaftaran ya di link yang disediakan, insya-Allah. Dia tolong buat register kerana kita perlu siapkan logistik untuk persiapan, insya-Allah. Kami dah ada tak luar tabung? Ada okey, bagi siapa-siapa yang kakak abang-abang yang belum ambil tabung subuh ini, boleh ambil dan letakkan di rumah masing-masing, insya-Allah. Kerana dengan adanya tabung ini, setiap hari kita dapat memberikan sumbangan, insya-Allah ya. Up to date sekarang ni, alhamdulillah, sampai Disember tahun lepas, masjid telah kumpulkan lebih kurang 4.1 juta. Tahun lepas kita dapat collect lebih kurang 1.6 juta. Tahun lepas saja alhamdulillah. So total sekarang kita dah collect 4.2. Jauh lagi perjalanan kerana anggaran projek adalah lebih kurang dalam 10 hingga 15 juta. 10 hingga 15 juta, dan dianggarkan seperti mana yang kita dah beritahu, anggarannya kita akan mula projek ini selepas bulan Syawal tahun ini. Bulan Syawal tahun ini akan mula projek-projek peningkatan, insya-Allah. Baik. Mari sama-sama abang-abang kata rahmat Allah, kita tutup dengan zikir, insya-Allah. Kita juga akan bacakan doa. Ada teman kita yang sponsor minuman IT IT pada hari ini, insya-Allah. Beliau adalah bekas pelajar kita dan alhamdulillah dia juga meraihkan anak beliau yang kedua yang baru lahir juga pengantin saya juga, insya-Allah. Mana nama dia? Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kita doakan bagi bayi yang bernama Ali Murtada. Nama Ali Murtada ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati anak ini, mudah-mudahan Allah berkati ahli keluarganya, mudah-mudahan Allah membantu ahli keluarganya, ibu bapanya membesarkan anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh dan yang solehah, insya-Allah. Jauhkan daripada segala penyakit, diberikan kebebasan daripada apa jua kesusahan, dan mudah-mudahan Allah gantikan rezekinya dengan rezeki yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Juga doakan kepada Sulaiman bin Abu Sarah yang juga minta doakan untuk kesihatan beliau, mudah-mudahan Allah sembuhkan segala penyakit-penyakitnya. Mudah-mudahan Allah menggantikan setiap penyakitnya dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Atasnya ini dan apa jua yang baik, wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak dan rahmat Allah, kita adalah manusia. Kita belajar pasal solat jenazah tadi dan juga insya-Allah minggu depan. Kita ni adalah hamba-hamba yang banyak berdosa pada Allah, yang banyak melakukan kesalahan, kesilapan pada Allah. Namun Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah senantiasa memberikan peluang untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sekurang-kurangnya mengucapkan istighfar, astaghfirullah ya, kerana Allah Maha Pengampun, Maha mendengar, Maha menerima taubat. Maka saya nak saya mengajak semua yang hadir dalam kelas ini untuk kita bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga membaca zikir. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya.
minal khataya. Ya Allah, ampunkan dosa, terimalah taubatku, rahmatilah hidup ini hingga akhir hayat nanti, hingga akhir hayat nanti. Allah astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Ya Allah, kami lemah, kuatkanlah hati ini, berikanlah ampunanmu serta ridha syafaatmu, serta syafaatmu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami mohon ampunanmu, kabulkanlah doa kami, mudahkanlah jalan kami, mudahkanlah jalan kami. Allah astaghfirullah astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Cukuplah bagiku Allah Tuhanku, tiada Tuhan melainkanmu. Selawat salam buat nabimu, hanyalah dia di dalam hatiku. Ilahi lastu lil firdausi a'la, wala aqwa ala naril jahim.                                                                                    Habli, 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 hab
ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril Allah habli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami ini perhimpunan yang mendapat rahmat-Mu ya Allah. Perhimpunan yang dapat merapatkan silaturahim antara kami ya Allah. Perhimpunan yang dapat mendekatkan diri kami, hati kami kepadamu ya Allah. Perhimpunan yang dapat menampakkan usaha kami dalam usaha untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh dan yang salihah ya Allah. Ya Allah, isikanlah hati kami dengan perasaan mahabbah, dengan perasaan cinta, mencintai, sayang, menyayangi antara satu dengan yang lain ya Allah. Hapuskanlah perasaan dengki, iri hati antara kami ya Allah. Isikanlah hati-hati kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di rumah-Mu, dalam majlis ilmu ini kami menadah tangan, kami mohon rahmat-Mu ya Allah. Kami mohon kasih sayang-Mu ya Allah. Kami mohon keberkatan-Mu ya Allah. Berkatilah segala apa yang telah Engkau kurniakan kepada kami ya Allah. Berkatilah kesihatan kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah segala nikmat yang telah Engkau kurniakan kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami juga mohon kepadamu agar Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Engkaulah yang Maha Pengampun, Engkaulah yang Maha Penyayang, Engkaulah yang Maha Pengasih, Engkaulah yang Maha menerima segala amal ibadah kami ya Allah. Kami mengaku kami adalah hamba-hamba yang penuh dengan dosa ya Allah. Kami banyak melakukan kezaliman, kami banyak melakukan kelalaian. Namun kami yakin akan pengampunan-Mu, kami yakin akan maghfirah-Mu, kami yakin akan kasih sayang-Mu ya Allah. Sayangilah kami ya Allah, sayangilah kami, rahmatilah kami, berkatilah kehidupan kami ini ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa dan kelalaian kami ya Allah. Ampunkanlah juga dosa ahli keluarga dan saudara-saudara kami ya Allah. Ampunkanlah juga dosa ahli keluarga kami ya Allah. Ahli keluarga kami yang masih hidup ataupun ahli keluarga kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Ampunkanlah juga dosa kedua ibu ayah kami ya Allah. Rahmatilah mereka, sayangilah mereka seperti mana mereka telah memberikan kasih sayang kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah, anda ibu ayah kami yang masih ada, panjangkanlah umur mereka, berikanlah kepada mereka kesihatan dan kekuatan ya Allah. Anda ibu ayah kami yang telah meninggal dunia, ampunkanlah dosa-dosa mereka, tempatkanlah mereka bersama orang-orang yang saleh dan yang salihah. Jadikanlah kubur mereka antara taman-taman syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jauhkanlah diri kami, keluarga kami, saudara-saudara kami daripada sebarang kesusahan dalam kehidupan ini ya Allah. Namun jika Engkau memberikan kesusahan, gantikanlah dengan kesabaran, gantikanlah dengan pahala yang besar di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tidak dapat menjaga hati kami dan saudara-saudara kami ya Allah, kerana hati-hati kami semuanya adalah milik-Mu ya Allah. Tetapkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami dalam agama-Mu ini ya Allah. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keluarga kami, orang-orang yang suka mendirikan solat ya Allah. Orang-orang yang suka mengajak kepada kebaikan, orang-orang yang suka melihat kepada kebaikan ya Allah.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا دعاءنا وحاجاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih semua. Mohon maaf ya jika ada sebarang kekurangan, kesilapan daripada kami semua. InsyaAllah dalam banyak umur. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.